Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para pendengar Malam Mistik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada penulis Ummu Hanan. Kisah yang bertajuk Siri Penggal, iaitu kisah yang bertajuk Tengkorak Pahlawan. Hanim membetulkan tali kasutnya. Peluh yang meleleh di dahi diseka dengan hujung jari. Bang Wahab masih memberi sedikit taklimat untuk perjalanan mereka. Dia tidak menumpukan perhatian sangat. Dia lebih risaukan cuaca panas. Panas. Nanti kulit kering. Mesti banyak cala. Mesti lenguh punya. Macam-macam dirungutkan. Walaupun tidak terkeluar dari mulutnya, namun riak wajahnya sedang menggambarkannya. Alia menyiku nakal. Relax lah babe. Have fun aja, kata Alia. Hanim mendesah diam. Bukan kehendak dia pun nak ikut dalam ekspedisi merentas hutan yang dianjurkan oleh persatuan belia di kolej mereka ni. Dia lebih suka shopping di bandar daripada bersusah payah naik van berpadat-padat dengan bermacam bau dari kucing untuk menuju ke sebuah daerah kecil di bahagian Betong yang memakan masa selama 5 jam. Lenguh di pinggangnya masih terasa. Semua faham? Kata Bang Wahab selaku penunjuk arah mereka. Mereka semua bertepuk tangan dengan menyatakan faham bagi menaikkan semangat pasukan. Perjalanan menuju ke rumah panjang itu mengambil masa selama 2 jam. Kalau kamu punya speed laju, kalau speed macam orang berjalan di pasar ikan, 5 jam akan sampai. Tambah Bang Wahab lagi. Ada yang bersorak gembira, ada yang melopong dan ada juga yang merungut. Termasuk si Hanim. Rasa nak balik. Itu saja yang bermain di kepala Hanim. Usai bacaan doa daripada Raif, perjalanan mereka diteruskan. Mereka melalui laluan pejalan kaki di kebun getah. Setengah jam perjalanan. Ada yang merungut keletihan. Mereka terpaksa berhenti untuk berehat. Pelbagai cabaran yang mereka tempuhi untuk sampai ke kawasan rumah panjang tu. Paling mencabar apabila jeti yang digunakan untuk ke seberang sudah patah. Nasib baik air sungai tengah surut dan paras air pula hingga lutut saja. Sampai di rumah panjang, mereka disambut gembira oleh tuai rumah Anthony. Kedatangan mereka dialu-alukan dengan tangan yang terbuka. Rumah panjang itu masih lagi mengekalkan ciri-ciri tradisional kaum Iban. Semuanya terpegun melihat ukiran seni mereka di tiang rumah mahupun pada atap rumah. Sebelum tuai rumah mengajak mereka duduk di ruai. Ruai itu ruang tamu lah. Mereka terlebih dahulu dibawa untuk melihat persekitaran rumah panjang itu. Ada beberapa buah pangking, iaitu bilik, yang telah dihias cantik bagi urusan lawatan mereka. Satu perkara yang membuatkan semuanya terpegun adalah segerombolan tengkorak-tengkorak yang sedang diikat dan
diletakkan di dalam sabat lalu digantungkan di tengah tiang rumah. Semuanya terlopong. Kepala manusia tu real weh, bukan patung. Kau ada? Kata Alia lagi. Hanim merenung penuh minat. Bergetar juga hatinya. Kata tuan rumah, tengkorak tu adalah kepala musuh nenek moyang mereka dahulu. Tanda keberanian, kehebatan dan lambang kekuasaan mereka dahulu kala. Setelah itu, semua ahli duduk bersimpuh di ruai bersama tuan rumah kecuali Hanim. Tak takut tengok tengkorak tu, seseorang menyapa di sebelah Hanim. Hanim menoleh. Seorang lelaki yang mungkin sebaya mereka berdiri di sebelahnya. Terpegun sekejap dia dengan kekacakan lelaki Iban itu. Mukanya yang putih bersih menarik perhatian Hanim. Saya Leo. Dia memperkenalkan diri sambil tersenyum manis. Hanim mengangguk saja. Alia dari jauh melambaikan tangan. Dengan berlari anak, Hanim menuju ke arah mereka. Ingat pantang larang Aki. Masuk hutan minta izin dulu. Jangan sentuh tumbuh-tumbuhan yang kelihatan aneh. Jaga mulut, jaga kebersihan. Kalau dah sampai ke puncak bukit itu nanti, kalau jumpa telaga yang kelihatan bersih dan dijaga rapi, kamu boleh tikam duit siling dan buat hajat. Itu adat kami. Tapi jarang orang akan jumpa. Penduduk di sini pun kadang-kadang tak jumpa, kata tuan rumah Anthony. Perjalanan mereka diteruskan untuk mendaki sebuah bukit. Mereka akan bermalam di kaki bukit itu nanti. Trek pendakian tidak mencabar mana pun. Namun, mungkin kerana terlalu penat, ramai yang menggelongsor ke bawah. Sampai di puncak, seorang pun tidak menjumpai benda aneh, kecuali Hanim. Dia melihat Leo. Awak bila sampai sini? Tanya Hanim pelik. Saya ikut kamu mendaki, kamu tak perasan, kata Leo. Hanim menggeleng. Saya bersama Bang Mangai, katanya lagi apabila melihat wajah Hanim kelihatan dalam ketakutan. Bang Mangai itu penunjuk arah mereka di sini yang diarahkan oleh tuan rumah tadi. Malam menjelma. Usai semuanya membersihkan diri dan menunaikan solat maghrib, mereka duduk membulati unggun api. Aktiviti malam ni, mereka menyanyi beramai-ramai. Hanim sudah mulai dapat membiasakan diri. Ketika semuanya sudah masuk ke dalam kemah masing-masing, Hanim rasa panas dan kurang selesa. Alia di sebelah sudah berdengkur kerana penat. Perlahan, Hanim keluar dari duduk tidak jauh dari unggun api. Dia tidak merasa takut kerana Bang Wahab, Bang Mangai dan 3 orang lagi ahli sedang berjaga di luar. Mata Hanim meliar-liar melihat sekeliling. Berderau jantungnya apabila melihat kelibat seseorang di sebalik hutan belukar. Mula-mula dia fikirkan seorang daripada ahli. Namun, lama-kelamaan dia melihat seseorang itu mengenakan pakaian tradisional Iban dan yang paling mengejutkan, dia tidak mempunyai kepala. Mata Hanim terbeliak. Lelaki tanpa kepala itu kelihatan ingin mendekatinya. Hanim! Melambung rasa tubuh Hanim apabila disapa mengejut oleh Leo. Hai, tak tidur lagi? Berkali-kali Hanim mengurut dada kerana terkejut. Selamba dia menyiku Leo, menyebabkan Leo ketawa. Geli hati melihat Hanim dalam keadaan terkejut dan takut. Mesti nampak hantu tak ada kepala ni, kata Leo.
Sekali lagi Hanim terkejut. "Hah? Macam mana awak tahu?" tanya Hanim. Leo tersenyum manis sambil memegang kepalanya. Tidak semena-mena, Leo menarik kepalanya sehingga terputus. Dengan bunyi tulang berderak retup dan darah terpancut keluar bagaikan pahit itu. Hanim menjerit sekuat hatinya. "Hoi, bangun! Siang dah ni!" kejut Alia. Hanim membuka matanya laju dan terbeliak besar matanya. Nafasnya turun naik. Laju degupan jantungnya. "Hei, mengigaulah tu," kata Alia. Hanim bingkas bangun. Dia meraba mukanya dan melihat telapak tangan. Tiada darah. Dia bermimpi. Syukur. Cuma mimpi saja, kata hati kecilnya. Mimpi itu sedikit sebanyak menyebabkan Hanim mulai murung. Apabila melihat Leo, dia kelihatan takut. Sedangkan Leo masih tetap memberikan senyuman manis kepadanya. Selepas berkemas, mereka berangkat meninggalkan hutan itu pagi itu juga. Semasa mereka meninggalkan pekarangan rumah panjang tu, Leo datang berjumpa dengan Hanim. "Adakah saya menakuti atau berbuat silap kepada kamu? Maafkan saya kiranya ada," kata Leo. Wajahnya kelihatan muram. Hanim serba salah. Dia menggiling. Tak sangka mimik mukanya pada pagi ini menyebabkan Leo terasa. Tak, awak tak buat apa. Terima kasih atas layanan awak dan Bang Mangai selama kami di sini," kata Hanim. Mendengarkan ayat itu, Leo tersenyum manis semula. Senyuman lelaki itu bisa saja mencairkan hati wanita. "Ini dari saya. Simpanlah sebagai kenangan. Entah bila dapat jumpa kamu semula," kata Leo. Hanim menyambut gelang yang diperbuat daripada batu jet hijau itu. Cantik dan asli sekali, sambil mengucapkan, "Terima kasih ya." Perjalanan mereka diteruskan. Dari jauh, dia melihat Leo melambai sayu. Hatinya tiba-tiba rasa sesuatu. Ketika berada di dalam van untuk kembali semula ke Kuching, Hanim merenung gelang itu lagi. "Cantik. Mana dapat ni?" tanya Alia. "Leo bagi," kata Hanim selamba. "Wah, untunglah." Tapi kan, siapa Leo?" tanya Alia lagi. Hanim memandang Alia. Hairan. "Leo yang ikut Bang Mangai kita, yang jaga kita di hutan malam semalam," kata Hanim. Riak wajah Alia berubah. Senyumannya mati tiba-tiba. Kebetulan Bang Wahab duduk di sebelah Alia. "Setahu abang, cuma Bang Mangai saja yang bersama kita semalam," jawab Bang Wahab. Apa lagi? Pucat lesi wajah Hanim. Gelang jet yang di tangannya tu ditanggalkan. Jarinya mulai menggigil sejuk. "Tapi saya dah jumpa Leo dari kita masih di rumah panjang lagi, bang," kata Hanim enggan percaya. "Benar, cuma Bang Mangai saja yang bersama kita. Kalau tak percaya, tanya kawan-kawan semua," kata Alia lagi. "Allahu Akbar," luah Hanim. "Siapa Leo ni? Kenapa semua orang tak nampak dia?" Bang Wahab mengeluarkan handphonenya lalu menelefon tuai rumah untuk mendapatkan kepastian. Berkerut kening Bang Wahab mendengar suara dari cerita tuai rumah tu. Hampir 20 minit talian dimatikan. Ikut kata Aki, Leo ni anak pahlawan Iban zaman dulu-dulu yang mati ketika bertempur dengan musuh. Kepalanya dipenggal dan kepala Leo ada digantung sekali dekat rumah tu. Aki cakap lagi,
rezeki Hanim dapat hadiah daripada Leo. Itu tandanya terima kasih. Aki suruh Hanim simpan gelang tu dan manfaatkan untuk kebaikan. Nanti Aki send kita gambar Leo. Betul ke tidak itu Leo yang Hanim jumpa? Kata Bang Wahab. Semua ahli yang berada di dalam van itu riuh rendah seketika, masing-masing dengan andaian, dan Hanim terpunduk risau. Kenapa dia yang dipilih untuk lalui semua ni? Yang ini ke? Kata Bang Wahab sambil menunjukkan gambar Leo kepada Hanim. Lemah segala rongga badan Hanim apabila mendapati gambar lelaki yang berada di dalam handphone itu benar-benar Leo yang bersama dengan mereka semalam. Berkali-kali Hanim beristighfar untuk memulihkan semangat yang mulai goyah. Terdapat banyak rahsia alam dan rahsia kehidupan yang Allah tunjukkan kepada hamba-Nya untuk dijadikan iktibar. Terpulang kepada hamba-Nya untuk mengambil ibrah daripada setiap kejadian. Sekian daripada Ummu Hanan. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Semoga anda terhibur dengan kisah ini. Assalamualaikum. Peace. No war.